Assalamualaikum dan salam sejahtera. Video ini merupakan tutorial untuk pendaftaran pengguna-pengguna yang terlibat dalam sistem PPHP di bawah kumpulan pengguna PP. Video sebelum ini saya ditunjukkan cara-cara pengaktifan, iaitu seorang pengurus besar telah didaftarkan dan cara-cara pengaktifan akaun. So untuk video ini saya tunjukkan cara-cara pendaftaran staf-staf di bawah satu PPK dan juga cara-cara pengaktifan yang sama seperti video sebelumnya lah. So maksudnya video ini kita andaikan pengurus besar telah didaftarkan dan beliau telah mengaktifkan akaun, dan proses seterusnya ialah beliau akan mendaftarkan staf-staf lain di bawah PPK tersebut. Okay, so pada laman utama sistem PPHP ni, andaikan pengurus besar ingin mendaftarkan staf-staf lain di bawah sistem PPHP ni, so pengurus besar akan log masuk ke dalam sistem. Ini kita andaikan pengurus besar telah didaftarkan dan beliau telah mengaktifkan akaun dia. So maksudnya akaun dia telah aktif dan dia dah boleh membuat proses pendaftaran kepada staf-staf yang lain. Beliau pengurus besar akan klik kepada link pengguna PP dan dia akan log masuk. Bila pengurus besar log masuk, akaun dia adalah sebagai pengurus besar. Untuk pertama sekali data semua adalah kosong. Ahli projek kosong, bukan ahli projek kosong, membeli kosong, projek pun kosong, dan data-data lain ni masih kosong lah. Maksudnya tiada sebarang proses jual beli lagi dilakukan untuk PPK ini. So kalau tuan-tuan lihat ada notifikasi menyatakan tetapan pada pertubuhan peladang belum lengkap. So tuan-tuan kena lengkapkan terlebih dahulu lah. So sama ada tuan-tuan klik lengkapkan sekarang ataupun tuan-tuan boleh klik pada menu pertubuhan peladang ini. Menu ini boleh dibesarkan dan juga boleh dikecilkan untuk mengikut kesesuaian tuan-tuan lah. So sama ada saya klik pada lengkapkan sekarang ataupun dari depan ni tadi saya klik pada pertubuhan peladang, adalah benda yang sama. Dia akan pergi ke halaman yang sama. So kalau tuan-tuan lihat, ini adalah status pertubuhan peladang saya, iaitu pertubuhan peladang kawasan Kuala Langat. Ini adalah alamat dia. So maklumat pertubuhan peladang ni hanya boleh dikemaskini oleh pengurus besar lah. Jika tuan-tuan log masuk sebagai kerani akaun, kerani projek, tuan-tuan takkan boleh mengemaskini profil PPK tuan-tuan. So dalam kat bawah ni kita ada senarai pengguna PP. Maksudnya semua staf-staf untuk PPK Kuala Langat ni akan disenaraikan dalam halaman pertubuhan peladang ni. Tapi untuk setakat ni ada satu saja staf, iaitu pengurus besar. So langkah seterusnya, pengurus besar akan mendaftarkan pengguna-pengguna lain lah dalam sistem PHP ni. Sebagai contoh, pengurus besar akan mendaftarkan pengurus projek. So saya akan daftarkan satu pengurus projek di sini. So nama penuh tu mengikut nama yang tertera pada nombor kad pengenalan tuan-tuan lah. So nombor ni saya andaikan nombor kad pengenalan dia adalah 222 dan kumpulan pengguna dia adalah pengurus projek, jantina, lantikan LPP atau lantikan PP. So andaikan ini adalah lantikan LPP, nombor pekerja dia, gelaran jawatan, grade jawatan jika ada boleh masukkan, jika tiada boleh biarkan kosong lah. Ni saya andaikan, saya just masukkan sebagai contoh. Nombor telefon. Nombor telefon ni wajib diisi kerana SMS
akan dihantar ke alamat, ke nombor telefon ni lah. Sama juga seperti yang saya tunjukkan pada video pertama, pengaktifan akaun tu. So maksudnya kata laluan sementara akan dihantar ke nombor yang dimasukkan kat sini. So pastikan nombor ni adalah tepat, dan jika tidak, SMS takkan sampai lah. Begitu juga dengan alamat email. Okay, ni andaikan saya letak sebagai contoh saja. Okay, bila saya klik daftar ni, so SMS akan dihantar ke nombor telefon ni menyatakan akaun pengurus projek ni telah didaftarkan. Okay, sebagai contoh saya klik daftar. Okay, notifikasi akan keluar kat sini, berjaya didaftarkan. Dan kalau tuan-tuan lihat kat sini, kita dah ada satu lagi penambahan pengguna kat sini lah. So status akaun dia tidak aktif, dan juga dia sebagai pengurus projek. So tuan-tuan boleh lihat siapa yang mendaftarkan pengurus projek ni, sama juga dengan yang di atas tadi. Okay. Andai kata pengurus projek ni tidak menerima sebarang SMS, pengurus projek tu menyatakan dia tidak menerima SMS, pengurus besar ni dia boleh klik resend SMS ni untuk menghantar sekali lagi SMS pengaktifan akaun tu lah. Okay, sebagai contoh, pengurus projek ni kata dia tak dapat SMS, so boleh klik sekali lagi lah. So bila klik ya pasti ni, SMS akan dihantar sekali lagi. Okay, so bila dah pengurus projek tu dapat SMS, dia kena aktifkan akaun, sama seperti pada video pertama yang saya tunjukkan sebelum ini lah. So maksudnya dia akan terima SMS ataupun email, dan pengurus projek ni kena aktifkan akaun dia. Tuan-tuan boleh rujuk balik kepada video pertama yang saya tunjukkan sebelum ini. Okay, sama juga kalau ingin mendaftarkan kerana projek. Okay, ini sebagai contoh kerana projek. Dia ada lantikan PP, nombor pekerja dia. Saya andaikan grade jawatan kalau ada, kalau tak ada boleh biarkan kosong. Okay, sama juga nombor telefon, pastikan nombor telefon tu tepat, dan kalau tak nanti dia takkan dapat SMS ni lah. Okay, so saya klik daftar. Okay, so kita dah ada 3 pengguna kat sini, satu pengurus besar, pengurus projek, dan juga kerana projek. So maksudnya nanti pengurus besar kena daftarkan ke semua kumpulan pengguna ni lah. So maksudnya pengurus besar kena daftar kerana projek, akaun, teknikal, dan juga jualan atas talian. Okay, dan tak semestinya satu kumpulan pengguna ni satu staff saja. Dia boleh lebih daripada satu pengguna. Contoh, kerana projek boleh daftar 2 atau 3 orang. Begitu juga dengan akaun. So dia bergantung mengikut kesesuaian PPK masing-masing lah. Okay. So sama juga, selagi akaun tidak aktif, dia akan tertera kat sini tidak aktif lah. So bila staff ni mengaktifkan akaun, status dia akan aktif sama macam pengurus projek ni lah. So dia yang tidak aktif ni akan hilang. Okay. So itu cara-cara pendaftaran untuk staff-staff di bawah PPK. Setakat itu sahaja untuk video kali ini. Sekian, terima kasih.